Nanti bulan Ramadan, rebutlah peluang ibadah dengan sungguh-sungguh. Pertama sekali kata ulama, rebutlah sembahyang berjamaah. Rebutlah sembahyang berjamaah. Bila muazzin melaungkan azan, muazzin melaungkan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Datanglah masjid suruh sembahyang. Datanglah masjid suruh sembahyang. Marilah sembahyang. Datang, jangan tak datang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم حتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur-umur senja ni, dah dekat dengan mati ni. Allah pilih kita datang ke rumah Allah, boleh sembahyang berjamaah dan boleh datang ke rumah Allah dan Allah bagi kita peluang pula untuk menuntut ilmu. Tak semua hamba Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia boleh datang surau, padahal rumah dekat dengan surau, kedai dekat dengan surau, ya. Dia tak boleh nak masuk rumah Allah. Dia cuma boleh lalu ya. Dia ingat ni dewan badminton, tuan-tuan, ya. Dia ingat ni tempat orang jual ikan, tuan-tuan, ya. Ingatlah, rumah Allah ni, engkau nak datang, engkau tak nak datang, nanti mati besok engkau pasti datang. Orang bawa engkau datang rumah Allah, orang letak ke depan ni. Tak kira kau siapa. Kau ada pangkat besar, pangkat engkau banyak follower di YouTube ke, banyak follower di IG, di TikTok ke. Kau banyak duit, kau banyak barang kemas, kau banyak kenderaan, kau banyak rumah, kau banyak tanah, ya. Pejabat kau tinggi mencakar langit sekalipun, satu hari kau pasti akan mati. Satu hari kau pasti akan mati dan kau perlu pertolongan daripada orang lain. Sebab itu kita jangan sombong dengan manusia. Jangan sombong dengan Allah. Hablum minallah, hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hendaklah kita jaga hubungan kita baik-baik dengan Allah. Hendaklah kita jaga hubungan kita baik-baik sesama manusia. Bila kita mati nanti, kita tak mampu nak mandi sendiri. Tak mampu nak mandi sendiri, orang lain yang mandikan. Dan kita tak mampu nak pakai kain kapan sendiri. Nanti orang lain yang akan pakaikan kita kain kapan. Dia bungkus baik-baik, dia masuk dalam keranda, bawa pergi surau, bawa pergi masjid, letak depan ni, sembahyang jenazah 4 takbir. Pada ketika itu barulah kita tahu. Itu dalam Al-Quran apa kata Allah? Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tuan-tuan, sebab tu kita ni bukan penduduk dunia. Tuan-tuan, ni negeri ni bukan negeri kita. Tuan-tuan ada kebun banyak tu, kat kampung tu, sawitnya, duriannya, kokonya, apa kelapa ke apa, itu sementara sahaja. Dalam hadis sebut ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya, sementara je. Kita ni bukan penduduk dunia, kita ni penduduk syurga. Kita akan balik ke negeri asal kita. Sebab itu kata ulama, kita hidup ni 2 kali je. Kita keluar daripada perut mak. Kita hidup dekat dunia, ada yang hidupnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ya, 90 lebih. Lepas tu tak lama mati ya. Bila dah mati, dalam kitab tasawuf menyebutkan kita diperam. Diperam tu kita disimpan dalam tanah. Disimpan dalam tanah sampai dunia kiamat. Sampai dunia kiamat. Dan ada pertanyaan dalam kubur ni, ada yang ditanya 3 hari je, tuan-tuan. Ya, ada yang ditanya 40 hari, 40 malam. Ada yang ditanya sampai dunia kiamat. Tengok keadaan hamba Allah ni masa hidupnya, imannya macam mana. Dia mati dalam keadaan macam mana.
Betul, tak kira lah dia Islam ke, dia kafir ya. Tuan-tuan, bila dia mati, dia pasti jumpa dengan malaikat Munkar Nakir. Dia akan tinggal dalam kubur seorang diri, sepi, gelap, tak ada teman. Yang temankan dia, yang kawankan dia adalah amal soleh. Sebab itu ulama' bagi tahu perbanyaklah amal soleh. Sekarang ni tak lama nanti kita nak masuk bulan Ramadan. Malam ni ceramah pun diambang Ramadan. Tuan-tuan, diambang Ramadan. Itu orang yang beriman dia gembira nak datangnya bulan Ramadan. Dia rasa gembira sangat datangnya bulan Ramadan. Tuan-tuan kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur macam mana? Dulu kita tak boleh nak semayang. Dalam masa 2 tahun tak dapat semayang di surau masjid. Nak semayang tarawih tak dapat. Semayang kat rumah. Dalam masa 2 tahun kita tak boleh pergi surau. Semayang kat rumah. Tarawih di rumah. Selawat di rumah. Tadarus di rumah. Nak semayang rapat pun tak boleh. Nanti 1 bulan 4 dah boleh semayang rapat. Tuan-tuan. 1 bulan 4 binatang Covid ni dia balik kampung. Dia cuti. Tuan-tuan. Ya, dia cuti tuan-tuan. Dia balik, dia rehat, ya, dia rehat, dia cuti. 1 bulan 4 dia kena balik. Macam mana sekalipun dia pasti kena balik. Tuan-tuan, 1 bulan 4. Ya. Ingatlah kita rasa kita kena beruntung, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, negara kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh melakukan ibadah dengan sempurna. Tuan-tuan, dengan sempurna. Nanti bulan Ramadan, rebutlah peluang ibadah dengan sungguh-sungguh. Pertama sekali kata ulama, rebutlah semayang berjamaah. Rebutlah semayang berjamaah. Bila muazzin melaungkan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Datanglah masjid surau semayang. Datanglah masjid surau semayang. Marilah semayang. Datang, jangan tak datang. Tentang buka sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan Allah, seorang hamba Allah, iaitu wali Allah yang mengabdikan dirinya untuk Allah padahal dia adalah kekasih Allah. Apabila azan berkumandang di masjid, dia tinggalkan kerja-kerja di dalam rumahnya, dia datang sembahyang berjamaah padahal dia adalah kekasih Allah. Tuan-tuan, tengok dalam Al-Quran ada nama baginda. Tengok di Masjid Surau ada nama Allah Muhammad. Mana ada nama Nazir? Tak ada. Nama hakim pun tak ada. Hakim. Nama engkau pun tak ada, Pak. Tuan-tuan. Nama wakil rakyat pun tak ada. Nama Muhammad. Tuan-tuan. Inilah manusia yang luar biasa, tuan-tuan. Nanti di padang mahsyar, dia bangun daripada kuburnya, tuan-tuan. Betul buka dalam hadis, dia bangun daripada kubur, dia tak tanya tentang neraka, tak tanya tentang syurga. Dia tak tanya keluarga dia pun tak tanya. Dia tanya umat dia, tuan-tuan. Ni sayangnya Nabi kat kita, tuan-tuan. Betul kata ulama, apabila ada majlis ilmu, kita tak datang menuntut ilmu, kamu menentang perjuangan Nabi. Kamu menentang sunnah Nabi. Kamu menentang apa yang Nabi suruh. Sebab menuntut ilmu ni Nabi suruh. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Fardu ke atas kamu. Tuan-tuan. Betul, jangan tak menuntut ilmu. Siapa tak menuntut ilmu, tuan buka dalam kitab tasawuf, buka dalam kitab tauhid, buka dalam hadis, apa kata baginda? Apabila dia tahu di negerinya, di qaryahnya, di kampungnya, dia tahu ada majlis ilmu, wajib ke atasnya baginya mukallaf. Mukallaf ni dia berakal dan cukup umur. Itu yang budak main-main tu, dia tak akal tak cukup tuan-tuan, ya. Kalau AJK main-main memang kena lah, tuan-tuan, ya. Memang kena AJK ni, orang tengah ceramah lari di sana, lari di sini, memang aku bantai AJK ni, tuan-tuan, ya. Tapi sebab dia belum berakal. Dia belum cukup umur, dia cuma ada akal aja, tuan-tuan, ya. Itu nanti di padang bila dunia dah kiamat dah hancur, bila nak diadakan padang mahsyar nak diadili seadil-adilnya, Nabi bangun dulu. Nabi kata apa? Itu yang kata malaikat Jibril, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bawa mahkota syurga, aku bawa pakaian syurga, pakailah engkau. Dalam hadis menyebutkan Nabi membuang debu-debu di janggutnya. Bila Nabi membuang debu-debu di janggutnya, tu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, pintu syurga terbuka luas untuk engkau, pintu neraka tertutup untuk engkau. Apa kata baginda? Aku tak tanya neraka, aku tak tanya syurga, aku tanya umatku yang berdosa. Macam mana diorang ni? Nampak sayangnya Nabi kepada kita, tuan-tuan. Itu perbanyaklah selawat, perbanyaklah selawat dan ikutlah sunnah Nabi. Belajar ni sunnah Nabi, tuan-tuan. Sembahyang berjemaah sunnah Nabi, berkasih sayang sunnah Nabi, jumpa orang bagi salam sunnah Nabi, tuan-tuan. Jumpa orang senyum sunnah Nabi, tuan-tuan. Tapi kena tahu senyum tak mana. Jumpa bini orang senyum tak boleh.
Jumpa bini AJK, benda hari jumpa bini Tok Siak, senyum, ya, menggatal, tak boleh. Bila orang tanya kenapa senyum, sunnah Nabi, cantik pun engkau, ya. Lepas tu kena tahu, belajar kena sampai habis, tuan-tuan. Baiklah, sebelum meneruskan tazkirah di ambang Ramadan, tuan-tuan jangan risau, 1 jam berhenti sebab pembayarannya 1 jam sahaja, ya. Ustaz minta duit, aku tak minta duit. Tuan-tuan nak bagi, tak nak bagi sudah. Elok bagi, itu je, ya. Perjalanan aku sini 3 jam, tuan-tuan. Aku tolak pada rumah ni pukul 3.30. Sampai sini dekat 6.10. Tuan-tuan, ya. Nak datang sini, nak mengajar, buat kerja Nabi, tuan-tuan, ya. Aku nak ta'aruf dalam Islam agar tuan-tuan kenal. Siapa yang kenal, kenal lah. Tak kenal, aku nak memperkenalkan diri. Nama aku Nahar Afandi bin Ghazali. Bapa aku almarhum Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah. Dia pengasas Madrasah Darul Atiq. Madrasah kami ini ditubuh pada tahun 1980. Madrasah kami ni ada anak yatim, ada anak luar nikah kami jaga, ada orang yang terbabit dengan zina, terbabitlah benda-benda yang tak baik semasa dia di dalam jahiliah, semasa dia di dalam kerosakan, maka dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang di madrasah kami, mak aku uruskan tentang beranaknya, tentang dia punya surat beranaknya, tentang surat anak angkatnya, kami uruskan semua. Dan dah besar, umur 12 tahun, ada yang 16 tahun, 17 tahun kami dah nikahkan dengan pelajar-pelajar di situ. Dan mereka sudah hafal Al-Quran. Ada orang gila. Dulu almarhum bapa aku dia jaga orang gila dapat 18 orang. Dah ramai dah mati, meninggal dunia. Jadi tinggal 8 orang. Mana tahu nanti tuan-tuan gila aku jaga pula, tuan-tuan. Ya? Jangan main gila ni. Allah ambil akal. Ya? Tapi tu COVID, orang gila tak kena COVID. Kenapa dia tak kena COVID? Sebab dia, Allah dah tarik dia punya nikmat akal. Tuan-tuan, tengok dia makan sampah. Tuan-tuan, dia makan sampah tak ada apa, relax je, tuan-tuan. Dia makan tai JKK kampung, dia relax, tak ada apa-apa, tuan-tuan. Sebab apa? Akalnya dah tak ada, tuan-tuan. Ni orang tak siuman. Tapi orang tak siuman ni, dia ada 2 pendapat tentang masuk syurga Allah, tapi tak kalau sempat aku cerita. Dan ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal ke nak tambah bini, boleh telefon kat aku. Ada 7 orang. Tapi umur 72. 72. Bolehlah roja-roja dengan aku. Mana tahu boleh kejut-kejut semayang, tolong makan pun ada kawan, menuntut ilmu ada kawan, tuan-tuan, Dan di sekolah kami ni ada 2 sesi, belajar kitab-kitab kuning dan belajar hafal Quran. Pelajar lelaki dekat 100 orang, 100 lebih lah. Pelajar perempuan dalam 50 orang. Kami ada 2 madrasah di Darul Atiq dan Darul Ulum, dan satu lagi cawangan baru buka di Terengganu. Itulah tentang latar belakang sekolah kami, dan tentang tenaga pengajar pula, semuanya keluarga, dengan adiknya, dengan abangnya, dengan anak saudaranya, tuan-tuan, semuanya keluarga. Orang luar cuma 2-3 orang aja, itu pun orang luar pun pelajar-pelajar kami yang kami hantar mengaji di Yaman, kami hantar mengaji di Mesir, diorang balik jadi tenaga pengajar. Ini tentang latar belakang madrasah kami. Di Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor. Kalau siapa ada menghala ke Perak ke, menghala ke Kuala Kubu, boleh singgah di madrasah kami insya-Allah. Itu tentang latar belakang sedikit tentang madrasah. Baiklah, tajuk kita malam ni tazkirah di ambang Ramadan. Bila masuk awal Ramadan, contohlah malam ni masuk awal Ramadan. Bila masuk awal Ramadan aja jangan lupa baca doa ni. Doa ni Nabi tak pernah tinggal. Tuan buka dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi. Kalau Syekh Ibnu Hajar lain. Syekh Ibnu Hajar ni dia menuntut ilmu dan dia mengajar sampai dalam satu riwayat mengatakan sampai dia tak sempat nak nikah. Sebab sibuk sangat nak menuntut ilmu. Sama juga Syekh Daud Al-Fatani. Ulama Fatani dia berlaku peperangan di Siam, hijrah di Indonesia, di Aceh, hijrah di Taif, di Mekah. Dia menuntut ilmu dan dia belajar dan dia mengajar sampai tak sempat nak bernikah. Tuan-tuan, hebatnya orang dulu. Sebab dia utamakan Allah. Bila masuk awal Ramadan, jangan lupa baca doa ni. Dia yang berbunyi doa ni, Allahumma ahillahu alaina bil amni. Kalau dia seorang-seorang, bil amni. Kalau dia jadi imam, bil yumna. Bil yumna bil iman. Wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Rabbi itu siapa? Tuhan. Tuan-tuan, dialah Tuhan, dialah raja segala raja. Dia yang memberi aku rezeki, dia yang menciptakan virus, dia yang menciptakan COVID. Dialah Rabb, tuan-tuan. Itu dalam semayang, alhamdulillahi Rabb tu Tuhan lah. Itu kata ulama, apabila kamu di dalam solat, kamu bercakap-cakap dengan Tuhan kamu.
Dalam hadis itu apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Ni kata Nabi. Tuan-tuan. Baginda manusia yang luar biasa. Tuan-tuan, ya. Dia kalau memberi tazkirah, apabila dia membaca khutbah, matanya merah. Kalau ada ustaz mengatakan kulitnya kemerah-merahan, salah. Kulit Nabi ni memang kemerah-merahan. Dia berjalan seperti larian anak. Ni baginda. Tuan-tuan buka sejarah, baginda meludah mulut Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay? Siapa Abdullah bin Ubay? Niaga pasar malam lah. Yang jual burger, tokek kedai tom yam lah. Yang jual kereta Yuska. Abdullah bin Ubay ni sahabat Nabi. Abdullah bin Ubay ni sembahyang belakang Nabi. Abdullah bin Ubay ni namanya berada dalam kitab Al-Quran. Buka dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Al-Munafiqun ada, tentang Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni dia sembahyang belakang Nabi, dan dia kerjanya menghasut umat Islam agar mereka tidak ikut Nabi pergi berperang. Dan Abdullah bin Ubay ni memfitnah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ada hubungan dengan lelaki yang lain, iaitu tentang skandal. Tuan-tuan, ini jahat tak jahat Abdullah bin Ubay. Pada satu hari baginda keluar daripada kawasan bumi Madinah. Baginda mendapat habaran Abdullah bin Ubay ni mati. Bila dengar cerita Abdullah bin Ubay ni mati, baginda menunggang kuda yang sangat pantas, dia balik ke bumi Madinah. Sebab pada ketika itu baginda di luar kawasan bumi Madinah. Dia balik dengan selaju-lajunya. Baginda bertanya dengan sahabat, mana Abdullah bin Ubay? Mana Abdullah bin Ubay? Kata sahabat, kami dah masukkan dia ke dalam liang lahat, belum kampus lagi. Kata baginda, keluarkan dia. Nampak tuan-tuan, ni akhlak Nabi, ya. Keluarkan dia. Sahabat keluarkan Abdullah bin Ubay. Baginda buka mulut Abdullah bin Ubay, baginda ludah. Apa kata baginda? Mudah-mudahan dengan berkat air liu aku ni, engkau boleh jawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Nampak tuan-tuan? Ya, ni sayangnya Nabi, tuan-tuan. Baginda punya akhlak. Tuan-tuan buka dalam hadis, buka dalam kitab sirah. Tidak ada lagi lah dalam sejarah orang-orang kafir, orang-orang ya selain daripada Islam, dia tertarik dengan Nabi ni dengan ilmunya. Dia tertarik dengan Nabi ni dengan akhlak Nabi. Tuan-tuan, ya, adabnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan buka sejarah baginda makan. Dia makan di rumah sahabat. Dia makan di rumah sahabat. Sahabat-sahabat lain pelik. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni makan, dia tak bagi kami. Dan dia tak ajak kami. Dia makan seorang je. Selalu dia makan, dia ajak kami. Dia pelawa kami. Habis makan, diorang tanya dengan baginda, ya Rasulullah, kenapa kau makan seorang, kau tak ajak kami? Kau tidak bagi kami secubit pun. Apa kata baginda? Makan yang aku makan ni tak sedap. Kalau aku bagi kau makan, nanti kau kata nanti kau memaki makanan, dan kau memaki dan kau menghina tuan rumah. Nampak sayangnya Nabi. Ni akhlak Nabi, tuan-tuan, ya. Kita tak ada, kita suka maki orang. Ni nanti pada bulan Ramadan, mulut kena jaga, lidah kena jaga, jangan suka maki orang. Aku nak bagi tahu ni ada live, berapa live ni? Ni aku nak ingatkan netizen. Dengar ni netizen. Ya. Dekat dunia kau hebat lah, kau boleh cari orang sampai ceruk kampung kau cari. Tapi dekat negeri akhirat, engkau yang paling susah sekali. Dalam kitab Muhimmah sebut, ni hadis daripada Nabi. Siapa yang namimah, ya, siapa yang ghibah, siapa yang mulutnya jahat, mengatur orang, mengumpat orang, menghina orang, mengaibkan orang, nanti bangun dia daripada kubur berbadan manusia, berkepala anjing. Ni bukan aku buat cerita, ni Nabi sendiri yang bagi tahu. Orang buka dalam kitab Muhimmah daripada Syekh Daud Al-Fatani, kitab kuning, tuan-tuan. Hati-hatilah, tuan-tuan. Ya, jangan cari salah orang, jangan nak maibkan orang. Tuan-tuan, kita ni rasa beruntung sangat. Beruntung macam mana? Kita ni aib banyak. Allah ni sayang dengan kita, dia tutup aib kita, tuan-tuan. Dia tutup aib kita, ya. Tapi kalau doa, minta dengan Allah, minta apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kau tutupkanlah aib aku di dunia, kau tutupkanlah aib aku di padang mahsyar. Tolonglah ya Allah, aku ni banyak aib, aku ni banyak salah. Tuan-tuan, ingat tu tuan-tuan. Ni bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Tuan-tuan, Ra, Mim, Dad, Alif, Nun, Ramadan. Nanti bulan Ramadan, jaga lidah. Pertamanya bini. Dengar ni orang perempuan. Ya? Dengan suami jangan mengempan-gempan. Ada setengah wanita, ya, kadang dia penat sangat jaga anak, kadang dia penat sangat balik kerja, ya,
Kadang berapa salah sikit, kadang pasal telur je pun. Tuan-tuan. Pasal telur je. Ya. Suami terjatuhkan telur. Pecah telur. Marah. Abang tahu tak, sekarang telur mahal. Dulu boleh dapat murah, sekarang mahal. Satu papang mana dapat RM5, RM8 tak dapat. Belah ringgit. Abang tahu tak, saya kerja ni teruk cari duit. Suami terkuntat dia. Nak lawan tak berani, tuan-tuan. Tuan-tuan berani lawan orang perempuan. Dia tak kuat, orang perempuan tak kuat, tuan-tuan. Tapi jangan main, lidah dia jangan main. Itu Nabi tak bagi dia jadi ketua. Bagi dia lelaki. Nabi tak bagi dia baca khutbah pada hari Jumaat. Nabi tak bagi dia azan di masjid di surau. Apabila masuknya waktu, Nabi tak bagi. Tuan-tuan. Kalau Nabi bagi, kalau baginda bagi, tuan-tuan, subuh besok suruh orang perempuan azan, tengok. Satu Sri Kembangan ni datang. Dengan sakit gout, dengan stroke pun datang. Sebab suara dia bahaya. Lepas tu apabila di dalam solat, berlakunya imam bagi wanita, berlakunya kesalahan di dalam solat, makmum bagi wanita, bila nak buat peneguran, dia dilarang menggunakan suaranya. Nampak sampai macam tu, tuan-tuan. Dan bukan adalah hadis, bukanlah kitab fiqh. Wanita itu semuanya aurat kecuali muka dan tapak tangan. Nampak? Tu orang perempuan kalau keluar rumah tak kira pergi bekerja, pergi jogging, pergi kedai ke mana, sedia baju ke, jangan pakai t-shirt. Kalau pakai baju kurung, kena pakai ni sarung tangan. Hati-hatilah. Sama juga kaedah, kaki kena pakai stokin. Ya. Ni kena tahulah kaedah aurat, tuan-tuan. Ya. Betul bila dalam tempat itu lelaki ni, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, lelaki itu ketua bagi nisa atau perempuan, ketua bagi perempuan. Tuan-tuan, ya. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu, ya, daripada api neraka Allah. Nanti pada dari doa tadi, tuan-tuan, awal Ramadan jangan tinggal doa ni. Siapa baca doa ni, ya, makna dia apa? Aku ambil ringkas-ringkas yang maknanya. Siapa baca doa ni, wassalamatu wal islam, pada bulan Ramadan dia selamat, Islamnya berkat, tubuhnya sihat dan dia boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau doa yang imam baca tadi, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana, siapa baca doa ni, ulama bagi tahu, Allahumma barik lana, ya Allah berkatkan kami fi sya'bana, ya, pada bulan Sya'ban, wa ballighna umur kami, wa ballighna ramadana, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, ya, boleh beribadah pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, ya, boleh macam dulu balik. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Nanti dah penat selawat, lepak kalau aja main pingpong, boleh. Minum teh je, boleh, tak masalah. Tuan-tuan, ya. Siapa nak buat 8 boleh, nak buat 20 boleh. Tak nak sembahyang tarawih pun boleh. Ya, nama pun sembahyang sunat. Tuan-tuan, ya. Yang haram ni bergaduh. Ya, aku nak buat 8, aku nak buat 20, aku nak buat 8, aku buat 20. Ni 8 tak ada dalil, 20 ada dalil, 20 tak ada, 8 dalil. Tuan-tuan, halau orang ni kunci surah dah balik. Ya. Sebab apa kita meleraikan orang di dalam pergaduhan. Itu wajib kita meleraikan, tuan-tuan, ya. Baiklah, tentang Ramadan. Ra adalah redha. Dalam hadis daripada Imam At-Tirmizi, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Siapa wirid ni dia beramal. Lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali. Raditu billah, aku redha Tuhanku Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama, ya, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Siapa beramal 3 kali lepas maghrib, 3 kali lepas subuh, ya, orang tu mati pada hari itu, mati di dalam husnul khatimah. Nanti di padang mahsyar, dia dihimpun pembarisan hamba yang di dalam redha Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar ni, tuan-tuan, ni dengar ni baik padang mahsyar. Sebab itu kita mengaji ni, ulama bagi tahu, kita belajar ni bukan nak cari salah orang. Kita belajar ni bukan hanya nak duduk-duduk santai-santai, sandar-sandar dinding, relax. Ya, lepas tu ambil congkak gigi. Sambil-sambil tu boleh tengok telefonnya, ya. Bini WhatsApp, bang, jangan lupa balik ni yang nasi goreng paprek, ya. Belajar ni, ya. Sebab tu bila kita dapat menuntut ilmu, kita hamba yang dipilih. Kita keluar pada rumah je, tuan-tuan kena niat, saja aku menuntut ilmu kerana Allah. Dan aku menuntut ilmu ni, ya Allah, pahalanya aku dihadiahkan kepada mak bapak aku. Tuan-tuan, kita bukanlah hadis. Bukanlah hadis. Doa ni, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira tu.
Dalam hadis itu apa? Dalam kitab itu apa? Seandainya anak itu fasiklah sekalipun, apabila dia mendoakan mak dan ayahnya, transfer terus sampai. Tidak ada sangkut-sangkut pun. Ini kelebihan doa anak kepada emaknya. Tapi dalam hadis apa? Waladun solehun. Anak yang soleh. Itu penting anak yang soleh. Tuan-tuan kalau jumpa anak, tuan-tuan jangan cakap dengan dia selain daripada urusan-urusan agama. Nanti besar, belajar rajin-rajin. Nanti kerja bagus-bagus, cari duit banyak-banyak. Beli tanah ya. Beli tanah ya. Beli rumah banyak-banyak. Biar banyak rumah sewa. Senang kau nanti. Tak payah. Tuan-tuan pasang ada satu benda je. Alung, angah, uda. Ya. Anda nanti ingat. Abah tak mau apa dengan kau orang. Yang Abah nak ni, ayah nak ni. Doa je daripada kau. Kau jangan lupa doakan ayah. Jangan lupa doakan mak. Doa ni cukup penting, tuan-tuan. Ya. Doa ni cukup penting. Al-Quran apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah. Allah perkenankan. Minta kepada Allah, tuan-tuan. Minta kepada Allah. Jangan putus asa. Kalau isteri tu melawan ya. Kalau suami nak tinggi suara je, ya. Menyakitkan hati je, ya. Suami jangan putus asa. Perbanyak berdoa. Dalam semayang, minta dengan Allah. Malam-malam mengadu dengan Allah. Ya Allah, bini aku melawan aja. Ya Allah, bini aku ni asyik nyusahkan aku je. Ya Allah, bini aku ni seceging, mencengeng je. Ya Allah, dia ni suka dengan aku, sayang aku, ucap I love you masa aku dapat duit gaji je. Minta doa dengan Allah, tuan-tuan. Tambah pula pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, dalam hadis sebut apa? Doa yang tidak akan ditolak. Tuan-tuan. Tu siapa datang malam ni beruntung, tuan-tuan, ya. Untung dia dapat ilmu, tuan-tuan. Bukan senang dapat ilmu. Tuan-tuan. Betul kenal Imam Asy-Syafi'i kena. Ni kenal Imam Asy-Syafi'i kena. Dia bukan orang ni Seri Kembangan bukan? Kan, tuan-tuan. Imam Asy-Syafi'i ni Allahumma salli ala Muhammad. Alim sealim-alimnya, tuan-tuan. Tawaduk-tawaduknya Allahu Akbar. Imam Abu Hanifah anak muridnya. Imam Abu Hanifah selalu cerita dengan anak perempuannya. Guru Abah ni, orang dia hebat, tawaduk malam-malam, suka semayang malam suka tak tidur, ibadah kuat sangat. Itu pada satu hari, tuan-tuan, ya, satu hari kata anaknya, jemputlah guru Abah datang rumah, jemputlah. Datanglah Imam Asy-Syafi'i. Siapa nama Imam Asy-Syafi'i? Siapa nama Imam Asy-Syafi'i? Siapa? Siapa? Apa? Tom Cruise. Kena tahu. Kita kalau lepas tu kita kena tahu kita ahli sunnah wal jamaah. Aku tahu lah. Apa ahli sunnah wal jamaah? Sebab itu tuan-tuan, siapa tak menuntut ilmu, yang wajib kata dia, orang ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni, dia ikut apa yang Nabi suruh. Tuan-tuan. Tengok bekal dalam rukun iman. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan siapa? Rasul, betul? Kalau kita tak mahu untuk ilmu, tak mahu datang sama jemaah, itu tanda kita melanggar perintah Allah. Kita melanggar perintah Nabi, tuan-tuan. Ini kisah Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan. Kisah Imam Asy-Syafi'i. Sampai Imam Asy-Syafi'i di rumah anak murid dia sampai Imam Abu Hanifah hidang makanan. Tuan-tuan tahu macam mana Imam Asy-Syafi'i makan? Semua lauk dia makan. Sana pegang, semua lauk dia makan. Anak Imam Abu Hanifah ni pelik. Kata guru Abah ni orang hebat. Ahlak tak hebat pun. Makan gelojoh, ambil semua makanan. Dia perhati dulu. Pada malam hari, Imam Syafi'i dia masukkan satu bilik. Dan Imam Abu Hanifah ambil air satu badi, letak di depan pintu. Orang dulu air susah. Bukan macam itu senang. Dekat bilik ada paip. Bilik air ada paip 3. Bilik air. Padahal satu bilik air 3 paip. Nanti dekat dapur lain, dia punya dapur paip 2, tuan-tuan. Di ruang tamu ada paip lagi. Tapi paip banyak, air banyak, beruduk malas. Orang dulu air susah. Tuan-tuan buka sejarah pada zaman awliya-awliya, pada zaman para sahabat, mereka nak ambil air, isteri-isteri sahabat nak ambil air, mereka berjalan berkilo-kilo, berbatu-batu nak bawa balik air. Tuan-tuan, ini isteri-isteri sahabat. Isteri kita senang, tuan-tuan. Senang. Sekarang tambah dah moden, tuan-tuan. Nak masak pun tak payah. Order, kau pandai. Nampak? Tuan-tuan.
Senang, makin lama makin senang. Entah. Bisa lama-lama orang mati pun, tekannya, terus sampai. Entah. Makin lama makin senang. Entah. Itu yang dalam Al-Quran apa kata Allah? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Bila dah senang, jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Ni kisah Imam Asy-Syafi'i. Pada malam hari, anak Imam Abu Hanifah ni intai Imam Syafi'i. Intai kata bapak dia, Imam Syafi'i ni malam-malam suka ibadah, suka semayang, suka baca Quran. Tapi aku tengok, dia tak semayang sunat pun. Dia baring, dia goyang kepala je. Bila waktu subuh masuk, aku tengok, dia semayang, dia tak ambil wudu pun, tak luak air wudu pun, terus semayang je. Apa ni, guru apa ni? Ni apa yang ayah cakap ni, abah cakap ni? Apa yang hebat Imam Syafi'i? Besok hari sampai di siang hari, anaknya mengadu dengan bapak dia. Ya, abah, kata abah, guru abah ni orang hebat, tapi makan tidak ada tawaduk, tidak ada adab, semua makanan dia ambil. Malam-malam abah kata dia malam suka semayang malam, suka baca Quran. Dalam satu pendapat mengatakan, Imam Asy-Syafi'i ni satu hari hatam 2 kali Quran. 2 kali hatam Quran. Logik akal memang tak logik akal, tapi Al-Quran ni makanan dia. Dia boleh baca secara jiharnya, boleh baca secara share-nya, tuan-tuan. Ini ulama-ulama, bukan macam kita, tuan-tuan. Kita mulut kita rokok kadang AJK suruh AJK masjid, orang dah azan lepak lepas tu suruh rokok. Malam ni siapa ceramah? So boleh-boleh, kalau boleh berhenti. Tak boleh berhenti menyorok-nyorok, tuan-tuan. Haram masuk rokok, Ustaz. Dia ada banyak pendapat. Aku tak cerita pasal rokok, tuan-tuan. Aku nak cerita pasal di ambang Ramadan. Nak cerita pasal rokok yang akan datang kalau tuan-tuan jemput lagi. Tapi aku rasa inilah yang pertama dan terakhir, aku rasa. Tapi aku ingat pasal guru aku. Dia kata apa? Engkau mana tempat orang panggil, engkau datang. Dia bilang kau datang, kau sampaikan hukum Allah. Sampaikan ayat Allah. Balighu anni walau ayah. Orang nak panggil tak nak panggil yang kali kedua, tu saya fikirlah. Yang penting kali pertama kau datang, kau dah sampaikan hukum Allah. Nanti di padang mahsyar Allah tak tanya kau dah. Itu pentingnya, tuan-tuan. Itu yang pagi hari anak tu tanya dengan ayah dia. Ya, kata ayah, guru ayah ni orang hebat. Makan tawaduk tapi makan gelojoh, semua lauk dia ambil. Kata ayah malam-malam dia ibadah, baca Quran, sembahyang sunat, tapi malam dia tak tidur pun, goyang-goyang kepala, tak apa dia goyang. Imam Abu Hanifah ni dia sebenarnya Imam Abu Hanifah kasyaf, Imam Asy-Syafi'i pun kasyaf. Dua-dua ulama hebat, tuan-tuan, Imam Abu Hanifah dah tahu dah memang guru dia macam mana, Tapi nak jadikan cerita, tuan-tuan, tu kata Imam Abu Hanifah, baiklah ayah tanya dengan guru Abah. Tanya, hai guruku, aku nak bertanya ni, aku nak minta maaf. Nampak ni orang anak murid beradab dengan murid, beradab dengan guru, tuan-tuan. Tuan-tuan, anak murid ni kena berkat dengan guru, kena beradab. Macam tuan-tuan kena berkat dengan guru yang tok guru mengajar tuan-tuan tiap minggu, tak bulan, tuan-tuan guru kena beradab. Adab ni penting, Kalau tuan-tuan tak beradab, tuan-tuan belajarlah beratus guru sekalipun. Guru ni datang pada Yaman sekalipun, tuan-tuan tak boleh jadi ahli ilmu. Adab ni lebih penting daripada ilmu. Aku dulu masa belajar, jamban tok guru aku basuh. Longkang tok guru aku basuh. Pagi-pagi sebelum azan subuh, aku pergi rumah dia lah. Aku susun aku dia. Aku nampak dia nak masuk masjid dah. Aku turun cepat kat tangga. Sekolah kami ni, masa belajar dulu tuan-tuan, tangga tinggi. Tunggu kat bawah berdiri. Bagi guru naik, tuan-tuan. Dengan adab ni juga penting, tuan-tuan. Itu yang bila guru nak meninggal dunia, dia kata apa? Berkat kau. Berkat kau. Tapi ingat, nanti bila kau buat kerja Nabi, kau jangan jual agama Allah dengan dunia. Kalau kau jual agama Allah dengan dunia, aku tak mengaku kau ni murid aku. Aku boleh ceramah kan tak? Tidak tak tahu, mungkin pemain gitar. Rozana kau gadis idamanku. Tu tinggal suara aku tak sedap. Aku tak menyanyi ya tuan-tuan. Tapi Allah tak pilih aku pada jalan-jalan yang benar-benar macam tu. Allah pilih aku pada jalan-jalan buat kerja Nabi, tuan-tuan. Itu yang Imam Abu Hanifah tanya Imam Syafi'i, wahai guruku, aku nak bertanya, kalau aku salah ada aku minta maaf. Anak aku suruh tanya ni, kenapa guru makan tadi hidangan-hidangan semalam tu semua lauk dia ambil.
Dan malam tadi pula anak aku intai, kata anak aku, kenapa ni guru aku ni Imam Syafi'i ni malam-malam tak ibadat, tak baca Quran, goyang kepala sampai pagi, lepas tu pagi-pagi tak ambil wuduk pula, terus semayang. Jawab Imam Syafi'i, apa kata dia? Aku datang ni rumah siapa? Aku datang ni rumah orang soleh. Yang masak ni orang soleh. Yang masak ni orang yang kuat agama, lidah suka berzikir, tangannya suka memegang kitab Al-Quran, tangannya suka memegang kitab-kitab Allah. Dia menghidang ke aku makanan, semua makanan aku kena pegang, aku kena ambil, aku nak ambil berkatnya. Nampak? Sebab itu tuan-tuan tengok, ada orang dia salam tok guru, dia cium sini, dia cium sini. Kita bila tak tahu, kita marah. Apa ni? Atas cium, bawah cium, semua ada cium. Tangan yang dicium di sini mengambil keberkatan guru itu, tangannya suka solat, suka berwuduk, tuan-tuan. Suka cium tapak tangan, tangan tok guru suka menyelak kitab Al-Quran, suka menyelak kitab-kitab Allah. Tapi kadang salah. Salah tak macam mana anak murid ni. Tangan tok guru dia cium. Tangan mak ada cium yang tu. Busuk punya anak. Busuk punya orang. Tangan mak tak ada cium pun. Tak ada, tuan-tuan. Tangan bapa dia cium. Tak ada, tuan-tuan. Tangan tok guru dia cium kemain hebat. Tapi tangan mak dia, tangan bapa dia tak cium macam tu. Tuan-tuan kena tahu, berkatnya anak daripada mak dan ayahnya. Kalau mak dan ayahnya redha kepada anaknya, syurga tempat anak ni. Kalau mak dan ayah tidak redha kepada anaknya, anak ni tak cium bau syurga Allah. Tuan-tuan. Walaupun anak ni penceramah sekalipun, tuan-tuan. Ingat tu, jangan derhaka dengan mak dan ayah, tuan-tuan. Jangan menyinggung hati-hati mereka. Tuan-tuan. Tengok ni bila masuk Ramadan, bila hari raya pertama, orang penuh di tanah perkuburan. Pergi jumpa mak di kubur, jumpa ayah di kubur. Dia datang hari raya. Siapa suruh datang hari raya? Tuan-tuan. Nabi suruh datang hari Jumaat. Tuan-tuan. Ini datang hari raya. Tuan-tuan tengok hari raya. Penuh kubur hari raya. Tuan-tuan. Kadang siap selfie. Happy. Alhamdulillah. Anak sampai kubur mak anak. Setahun lah dah. Sekarang ni dah tak ada basin-basin ni. Boleh lah tengok mak anak. Mak cakap dengan kubur. Oi bodoh. Nabi suruh datang hari Jumaat. Kau datang hari raya tengok aku ya. Kau anak apa ni? Orang buka dalam hadis daripada Abu Hurairah. Orang-orang kubur, dia berkata sesama mereka. Apa kata dia? Siapa datang hari ni? Tapak kaki siapa tu? Itu sesama dia cakap apa? Anak tu, AJK Surah tu, Seri Kembangan tu. AJK yang mana? Alah, yang nyando, yang belajar nyando tu. Oh, anak AJK Surah tu, solehnya anaknya. Untungnya dia. Nampak tak? Mak ayah ni memang menunggu kedatangan anak-anaknya. Tuan-tuan buka dalam hadis. Sebab itu bila datang di tanah perkuburan, sunat kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam. Jangan tak datang kubur, tuan-tuan. Datang kena tahu hari apa yang terbaik. Tu kena tahu. Dekat kubur kena jaga pantang larang. Di tanah perkuburan jangan cerita hal dunia. Jangan cerita hal dunia di tanah perkuburan. Tuan-tuan, kubur itu adalah tempat yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Tetapi yang mati bagi orang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata malaikat, tidurlah kamu seperti pengantin baru. Kita buka dalam kitab Furu'il Masail bab tentang kubur. Malaikat datang di tanah perkuburan di alam barzakh, dia datang di hujung kaki. Tuan-tuan, ya. Sambung tentang Imam Asy-Syafi'i ini, tuan-tuan, ya. Ditanya lagi, aku nak tanya lagi, wahai guruku, anak aku tanya malam tadi, kau tak baca Quran pun, tak sembahyang sunat pun, dan subuh tadi tak ambil air wuduk pun terus sembahyang. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Aku malam tadi, aku tak tidur, aku goyang kepala aku. Habis goyang aja, selesai 100 buat hukum. Nampak? Kita datang, goyang tak? Makan ubat macam mana? Makan ubat, bini dulu. Allah Akbar. Biar. Tu bahaya makan ubat kuat, nanti. Otak gegar. Ni skru dalam ni gegar semua ni. Kepala jadi panas, suara jadi besar. Mata jadi merah macam hantu raya. Dia tengok bini geram. Hati-hati makan ubat kuat.
Nak akal boleh, kena tahu benda tu halal tak halal. Faham ya? Sedang aja kalau orang lelaki ya nak baik, nak sempurna dia punya tentang kemaluannya, kencing ikut sunnah. Makan ikut sunnah, kencing jangan berdiri, kencing kena berdaham. Dan lepas kencing dia punya zakar kena tarik, sebab dalam ni apabila tak ditarik air kencing bertakung. Bila dia tarik darah berjalan dengan lancar, urat berjalan dengan baik. Ni kaedah kencing. Lepas tu Nabi melarang orang lelaki kencing berdiri, ya. Yang boleh kencing berdiri ni siapa? Lembu aja. Ya. Boleh kencing berdiri bila dia berpenyakit, boleh ya? Kalau dia kencing bertengok tak tos, boleh kencing berdiri. Itu pun dalam bilik air seorang-seorang. Tak boleh di halayak ramai. Ustaz, kami tak kencing di halayak ramai. Itu R&R. Dia pejabat-pejabat sama-sama kencing, pegawai sama pegawai kencing, tengok. Oh, besar kan aku buat apa ni? Malang melubat malang tu. Dekat ni sopi. Haram lah ni, di halayak ramai lah tuan-tuan. Dah faham lah? Ya? Kena tahu kaedahnya. Sebab itu beruduk telanjang hukum makruh. Beruduk telanjang hukum haram. Haram tu kena tahu haram tak mana. Yang kata makruh bila beruduk dia seorang-seorang dia telanjang, makruh. Beruduk telanjang depan paip tu AJK semua telanjang. Haram lah. Tu kena faham dia. Hukum fiqah ni dia panggil furuk. Furuk ni cakap Arab, furuk ni cabang. Lepas tu buat hukum ulama tak bagi bergaduh. Tak bagi bergaduh. Buat hukum ni tak ada, kadang pasal sikit je bergaduh, ya, buat video viral. Buat apa nak bergaduh-bergaduh tuan-tuan? Syaitan tepuk tangan. Bodoh orang ni, ngaji mesti je bodoh. Ngaji pun 3 tahun je orang ni, tapi ngatur orang bodoh tu orang. Iblis tepuk tangan. Nanti bulan Ramadan iblis kena ikat tuan-tuan. Dia masuk penjara mana? Sungai Buloh ke tuan-tuan? Ada penjara dia, nanti aku beritahu ya, dekat mana penjara dia ya. Kalau aku sempat, sebab kita 1 jam aja tuan-tuan ya, masa sejam sahaja ya, tak boleh lama. Kuliah agama tak boleh lama, paling lama sejam, lebih sejam tinggal aku seorang tuan-tuan ya. Aku dah ceramah bukannya pada dah 2-3 tahun, dah 11 tahun, dah macam-macam orang aku jumpa tuan-tuan. Kalau orang nyandur-nyandur dinding ni memang mana-mana masjid dah. Masjid tu hebat macam mana tuan-tuan, aircon keluar daripada lantai lah, kenalah ponggong dia pun hebat macam mana. Dinding juga dicari tuan-tuan. Memang mana-mana masjid surah, fitrahnya macam tu. Dinding ni memang tempat dia bersandar. Tapi bagi aku tidak ada masalah. Kau nak sandar ke apa, kau nak baring pun boleh. Aku tak masalah. Yang penting belajar, itu je tuan-tuan. Begitu mengajar di luar tak boleh lebih sejam. Lebih sejam memang tinggal seorang tuan-tuan. Berbeza mengajar di madrasah. Sebab di luar ni banyak orang yang berpenyakit. Dan sakit gautnya, kecil manis, darah tingginya. Ya, macam-macam penyakit tuan-tuan. Itu ditanya lagi. Ya, Imam Syafi'i pun jawab. Apa kata Imam Syafi'i? Aku malam tadi aku tak tidur, aku goyang kepala, selesai je goyang, selesai selatu buat hukum. Dan air wuduk yang kau siapkan depan bilik tu, satu baldi tu aku tak ambil sebab aku ada wuduk. Nampak tuan-tuan? Orang dulu wuduknya lama, ya. Hebat, tapi satu pendapat katakan Imam Syafi'i ni dia sudah berwuduk, dia suka berwuduk lagi. Ni Imam Syafi'i. Dia orang yang cukup hebat. Umur 9 tahun dah menjadi qari. Umur 15 tahun sudah menjadi mufti. Tuan-tuan. 9 tahun jadi qari. Kalau dia baca kitab Al-Quran di Masjidil Haram, orang lalu, orang dengar, orang pasti menangis. Ya. Umur 9 tahun. Umur 7 tahun, satu pendapat mengatakan tuan buka dalam kitab solat 4 mazhab, dia sudah menjadi imam pada hari Jumaat. Imam Asy-Syafi'i. Itu yang dia datang ke rumah Imam Malik, dia nak belajar dengan Imam Malik. Sampai depan rumah Imam Malik, ada bodyguard Imam Malik, hadamnya. Dia tanya, kamu siapa? Saya Ahmad bin Idris. Nama Imam Syafi'i Ahmad bin Idris. Engkau nak apa? Aku nak menuntut ilmu dengan Imam Malik. Baik, tunggu sebentar. Aku jumpa dengan Imam Malik dulu. Nampak ni adab. Tuan. Tanya Imam Malik, wahai Imam Malik, ada seorang pemuda dekat luar namanya Ahmad bin Idris nak belajar dengan Imam Malik. Kata Imam Malik apa? Suruh dia balik rumah, suruh dia baca dulu kitab Tuhfah. Imam Syafi'i cakap apa? Kitab Tuhfah dalam ni. Terkejut Imam Malik tuan-tuan. Contohlah aku mengajar malam ni bab Ramadan. Tuan-tuan cakap aku, Ustaz, kitab Ramadan dalam ni Ustaz. Apa barang Ustaz ceramah? Kena Imam Syafi'i hebat. Maknya kuat agama. Mak Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i nak pergi mengaji, dia ada bumi Madinah, nak hijrah ke negeri Baghdad. Mak dia apa? Ahmad bin Idris, kau pergi mengaji di negeri Baghdad, ingat pesan aku ni. Mak Imam Syafi'i kakak.
Sama lah kita punya mak kat kampung garang, tuan. Pasal kita jadi orang ni, tuan. Tak jadi apa tahu, tuan. Anak 15 semua berjaya, anak 12 semua berjaya. Sebab mak bapak kita di kampung dia kuat agama, tuan. Mula-mula dia train kita, dia tekan kita buat solat, tuan. Mak bapak sekarang train apa? Handphone lah, handphone. Anak nangis bagi handphone. Nah, tengok handphone tu, tengok Doraemon. Anak malam tak tidur bagi handphone. Mak makan ke dia bagi anak handphone. Anak tengok handphone je. Orang dulu tak, dia bagi yang kalam Al-Quran. Salah siapa? Salah kita lah. Yang salahkan orang lain, salah kita sendiri ya. Itu kata Mak Imam Syafi'i, engkau belajar di negeri Baghdad, selagi aku tak suruh balik, engkau jangan balik. Nampak? Kalau tak jumpa di dunia, kita jumpa di negeri akhirat. Nampak? Kita hantar anak ada dekat mana? Ada? Anak seminggu, baru hantar seminggu. Sekolah aku tu baru hantar seminggu. Datang menangis. Kenapa ni? Allah. Makan macam mana? Makan kuahnya ni, ikan makan kembung. Melenting mak. Aku bayar sekolah ni, dia makan ikan kembung aja. Nantilah tengok. Marah tak? Aku dulu belajar susah tuan-tuan. Aku dulu belajar, ya. Aku ambil kisah aku sikit. Aku dulu belajar. Pondok kami ni, dia punya lantai buluh bulat-bulat tu. Tidur tikar mengkuang. Tuan-tuan. Okay. Malam-malam pukul 4 pagi mandi air perigi. Tuan-tuan. Tidur pakai pelita ayam. Mutalaah kitab pakai pelita ayam. Makan bapak lambat hantar duit, makan nasi dengan minyak ikannya. Bila orang dulu belajar susah. Ya, kita belajar senang, tuan-tuan. Ada aircon. Orang pun tak ada. Ada orang. Ini sebab ceramah aku dapat duit. Dan kali AJK ceramah, dan kali tuan-tuan AJK kena buat satu kain rentang kat luar. Siapa belajar pun dapat duit. Macam mana penceramah dapat duit sagu hati, pelajar-pelajar dan orang yang datang surau menuntut ilmu pun dapat duit. Tuan-tuan tengok, penuh surau, tuan-tuan. Ya. Itu je umpan dia. Akhir zaman orang suka dengan duit, tuan-tuan. Orang suka dengan duit. Akhir zaman. Ya. Duit. Ya. Cerai berai pasal duit tuan-tuan. Ada beradik gaduh pasal duit tuan-tuan. Ketua dengan rakyat bergaduh pasal duit tuan-tuan. Semua pasal duit, tuan-tuan. Ya, ingatlah tuan-tuan, ya. Jangan bertuhankan duit. Siapa bertuhankan duit, maka kafirlah ia. Siapa bertuhankan binatang, bertuhankan virus, maka kafirlah ia. Ingat, virus Covid tidak boleh menyusahkan kita, tidak boleh menyenangkan kita, tidak boleh mematikan kita, tidak boleh menghidupkan kita. Yang boleh menyusahkan kita, menyenangkan kita, menghidupkan kita, mematikan kita adalah Allah. Tuan-tuan kena ingat. Baru raw tak habis kupas tuan-tuan. Raw dekat sejam ni. Ya, dah 40 minit tuan-tuan. Ya, dah 40 minit. Tuan-tuan jangan risau, ya. 1 jam berhenti, jangan risau. Jangan tengok aku tak puas hati. Faham Tengok aku geram. Jangan geram. Tuan-tuan buka dalam hadis, di antara orang yang melihat dia mendapat pahala. Pertama, melihat dengan kasih sayang ibu dan ayahnya. Kedua, dia melihat kitab Al-Quran. Ketiga, dia melihat pasangan-pasangannya. Keempat, dia melihat Baitullah. Kelima, dia melihat ulama-ulama akhirat. Dapat pahala. Buka dalam satu pendapat pula hadis kursi. Sesiapa yang dia membenci sesama dia dan dia bertemu sesama mereka, tidak senyum ke atasnya, nanti di padang mahsyar ada perkiraan. Allah panggil, ya abdi, sini kau. Kenapa? Ya Allah, aku nak masuk syurga ni. Nanti dulu, aku nak tanya dulu dengan hamba-hambaku yang lain. Aku nak tanya dengan korang semua, ada apa nak tuntut dengan dia tak? Orang semua cakap, dia hutang tak ada, ya Allah. Dia tak ada hutang. Sembahyang dia pun cukup, puasa dia cukup, semua okey. Ya? Cuma satu je kami nak tuntut dengan dia. Dia jumpa dengan kami, dia tak senyum dengan kami. Tu jumpa orang kena senyum. Ya? Kita ada, Roblox JPJ baru senyum. Roblox Polis baru senyum. Assalamualaikum dok. Apa khabar dok? Assalamualaikum cikgu. Bila kau dah jadi anak murid dia? Kalau ada Roblox Polis, JPJ, Roblox apa pun, tonton sampai Roblox, tonton zikir je. Lesen mana? Hu. Lesen mana? Hu. Orang tanya lesen? Hu. Jalan lah. Tahu hu?
Hu tu dia. Allah kat sini. Itu ada satu zikir ni lah. Zikir ni orang-orang tarikat selalu buat. Dia kalau dia panjang, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa. Dia menekan dia, pendek lagi. La huwa, la huwa, la huwa, pendek lagi. Huwallah, 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 pendek lagi. Hu. Kau tak balik kan buat. Pukul 12 malam kan? Buat kat rumah. Oh, bini laki tu kan. Gila lah baik lelaki aku ni. Memang siapa yang gila ke Allah, mulutnya suka berzikir. Siapa yang gila ke Allah, cinta ke Allah, rindu ke Allah, dia suka memanggil-manggil Allah. Pada gini kita gilakan dunia, kita suka sebuah dunia. Kalau kita gilakan Allah, kita suka panggil Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tu orang yang arif billah, ya orang yang arif tentang Allah ni, ya dia ada hubungan kait dengan Allah, dia dekat dengan Allah. Mulutnya suka berzikir, mulutnya suka bertasbih, mulutnya suka berselawat kat atas baginda. Pertama kali adalah dia, apa kata baginda? Siapa yang dia hidupnya suka berzikir, hidupnya suka baca Quran, hidupnya suka buat kerja agama, hidupnya suka solat, nanti bila nak mati, benda tu bermain-main dekat telinga dia. Mudah. Tentu dia suka berzikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Bila nak mati, zikir dia bermain kat telinga dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia mati bila sebut la ilaha illallah. Kalau sibuk duit duit berlaku satu tempat, aku rahsia lah, nanti air aku tak mau. Orang ni nak mati, dia sebut duit. Duit nenek mana? Duit nenek mana? Nenek haus. Baru nak mati nak haus. Nenek haus. Dia macam cucu goblok. Tahu goblok? Goblok cakap Jawa, cakap Banjar bungul. Faham Cakap Arab jahil. Cakap kita Melayu bodoh. Nenek nak air, nenek tengah nazak sakaratul maut, dia bagi air apa? Bukan dia bagi air suam, bukan dia bagi air zam-zam, bukan dia bagi air mineral, dia bagi air Coca-Cola. Nampak ni, bila bodoh tak ada ilmu ni lah jadi masalah. Betul pentingnya ilmu, tuan-tuan. Nanti sembahyang tarawih kena ada ilmu, tuan-tuan. Sembahyang Jumaat kena ada ilmu, sembahyang Isyak kena ada ilmu. Tiba-tiba imam sembahyang tarawih, orang ramai. Penuh masjid surau penuh. Imam dia sujud-sujud terkentut. Dengar anginnya. Ya. Dah buat macam mana? Kentut, dia kena bangun. Bangun macam mana? Kena sebut Allahu Akbar macam biasa. Lepas tu dah bangun, dia kena keluar. Nak keluar orang ramai, nak buat macam mana? Imam kena ulur tangan lah. Ulur tangan. Makmum kau pula tak tahu, imam ulur tangan, dia kesalam imam. Imam ulur tangan, so kau tepi, aku nak lalu. Faham? Ni kaedah solat, tuan-tuan. Lepas orang dulu, surau masjid, dah ada pintu imam keluar masuk. Dia imam tak masuk situ, imam masuk sini. Ini kelebihan imam sebab dia ketua, tuan-tuan. Kaedah dalam solat. Bila dah terjadi kentut dalam solat, bila sujud, dia kena bangun lah. Bangun macam biasa, Allahu Akbar. Dia bangun nanti, makmum ganti tempat dia. Ni kaedah solat. Tadi yang aku sebut tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana kamu lihat aku sembahyang. Kalau bab berwuduk, apa hadir di at-tuhuru miftahus solat, kesucian kunci bagi sembahyang. Bab berwuduk pun tak selesai, tuan-tuan. Sambil wuduk sembang-sembang. Kadang wuduk pun air tak kata. Tuan-tuan, orang perempuan berwuduk ni, air ni, anak rambut dia kena tahu. Jangan selak rambut ke belakang. Bila selak rambut ke belakang, selalu orang perempuan rambut dia panjang, dia selak ke belakang. Bila selak ke belakang, wuduk tak sah. Sebab ini wajib dibasah ni anak rambut ni. Itu bila bernikah aja suami kena tengok bini dia berwuduk. Betul tak betul bini aku berwuduk? Itu yang Nabi suruh mandi sama tu. Bila mandi suruh mandi sama, jadi tahu suami boleh tengok bini dia mandi janabah macam mana. Tuan-tuan. Mandi sama ni sunnah, tuan-tuan, sunnah. Kita mandi sama tak dengan bini kita masa baru nikah tak? Sekarang ada mandi sama, umur 60, 70 ada mandi sama ada? Geli tak? Apa nak digelikan sunnah Nabi, tuan-tuan? Ni tak ada, dengan bini tak mau mandi.
Dengan cucu mandi. Dah nak mandi dengan cucu, umur 70, mandi dengan cucu, mandi telanjang. Mandi telanjang dengan cucu, kita kena belajar hukum dia. Bukan main kau suka telanjang dia. Kita belajar hukum fiqh ni. Ustaz yang mengajar hukum fiqh, ustaz tak boleh malu. Bila ustaz ni malu, anak murid tak faham. Mandi dengan cucu, mandi dengan tok, cucu jentik. Apa hukum dia? Kalau cucu tu jentik, kanak-kanak ni belum mumayyiz, maka tidak haram ke atas atuk ni. Sebab dia tak kenal binatang apa tergantung. Dia ingat handphone tuan-tuan. Kalau dia kenal, besar atuk punya ni. Dia kenal, haram mandi telanjang dengan cucu. Ni hukum fiqh. Hukum fiqh, fiqh terbagi dua zumrah. Zumrah cakap Arab terbagi dua bahagian. Taklifinya, wada'inya. Ni hukum fiqh. Nanti pada bulan Ramadan, cium bini, salam bini, peluk bini, apa hukum? Tidak ada masalah. Bini kita sendiri, tak ada masalah. Boleh ya? Yang tak boleh ni, bini dia bendahari cium bini Pak Bilal. Tak boleh ya? Bini kita sendiri, air liur pada bulan Ramadan pun jangan buang-buang. Tengok pada bulan Ramadan, tepi surau ni air liur, penuh air liur. Ludah sana, ludah sini, ludah sini. Tak payah dibuang-buang, telan je air dia sendiri. Yang batal ni, imam ludah apabila telan. Faham tuan-tuan? Jangan membazir, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam kitab fiqh, kalau kita simpan sampai kembung sekalipun kita telan, tak batal puasa. Kecuali bila kita niat buka puasa dengan air liur ni, aku telan, aku nak buka puasa, batal lah. Itu tuan-tuan jangan mengaji di Al-Google, di Al-Whatsappu, di Al-Facebooku, Al-TikTok tu, tak payah. Mengaji dengan guru, dia ada sanad, tuan-tuan, baru tahu dengan detailnya. Ni pada bulan Ramadan dah dekat ni, cari guru, belajar bab puasa, belajar, tuan-tuan. Bab buka puasanya, bab doanya, tuan-tuan, pada bulan Ramadan ni, Ada sejam lah? Belum ni? Lagi 8 minit? Lagi 8 minit, Aku ikut pada pembayaran, ya Kim? Roh ni tuan-tuan, baru roh, tak kopi habis. Tuan-tuan, roh. Ingat tu, jangan tak baca. Raditu billahi rabban wa bil islam dinana wal qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Jangan tinggal. Pada bulan Ramadan, rebutlah sungguh-sungguhnya. Macam orang perempuan pada bulan Ramadan, ni bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Hantar makanan dekat suami tu dengan kasih sayang. Atau pendapat mengatakan apa? Isteri menghidangkan minuman kepada suami, bukan pada khusus pada bulan Ramadan. Tak kira lah hari apa, dia bagi minuman dekat suami, pahalanya seperti dia sembahyang 1000 tahun. Nampak? Malam ni balik kamu buat. Buat, masa bangun nikah buat. Masa bangun nikah semua main dalam bilik air ada air. Suami tengah mandi pun hantar air. Baby, air baby. Fresh orang. Tengah mandi pun hantar air. Nak tidur tu Allahu Akbar. Nak tidur bilik tu macam disco. Panggil bini pakai rantai kaki, pakai loceng. Ting 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 ting. Sekarang Allahu Akbar. Kadang pakai barang kemeh pun tidak dalam rumah. Pakai gelang. Tu getah gelang je. Orang perempuan sunat pakai gelang untuk suami. Sunat pakai barang kemas untuk suami. Bercantik-cantik untuk suami. Tapi dia tak mau pakai. Dia pakai nanti bila hari raya pakai lah. Hari raya, kenduri kendara, semua barang kemeh dia keluar. Cincin ni penuh nak menyalam orang ni. Apabila tabarrush ke atas mereka, dia bermegah-megah dengan barang kemasnya, Nabi kata apa? Kamu tampah ke neraka. Ni tu orang membuat. Hati-hatilah, tambah pula pada hari raya. Balik kampung pakai barang kemeh terlalu banyak. Menyinggung pula hati mak. Balik rumah, kau balik kampung, mak cakap apa? Mak tak cakap kat mulut, mak cakap dekat hati. Sampai hati kau man. Mak yang melahirkan kau, mak yang menyekolahkan kau, mak jaga kau dulu hantar sekolah naik basikal aja. Mak kau tak beli pun sebetul cincin. Bini kau kemeh banyak barang kemeh. Sampai hati kau. Mak tersinggung, anak derhaka. Padahal barang kemeh bini dia bukan suami yang beli. Dia beli sendiri tu, beli sendiri. Suami beli masa cincin tunang je. Suami dia beli apa? Nanti hari raya, orang lelaki ni, dia sibuk tukar sport rim lah. Suami suka beli sport rim, pancing. Tu lah tuan-tuan. Tengok kat rumah, pancing, beratur-ratur pancing.
Bini minta beli barang kemas, tak mau bagi duit. Bini minta beli barang kosmetik untuk kecantikan dia, suami tak mau bagi duit. Bini minta beli baju seksi untuk suami, suami tak mau bagi duit. Bila bini minta, alah belilah segi, kau kan kerja. Tahu tak? Menggembirakan hati isteri besar pahala. Sedekah yang paling aula adalah sedekah kepada anak dan isteri kita. Tuan-tuan. Jangan kurukut punya orang. Kedekut sangat. Orang yang kedekut, orang yang bakhil, jauh daripada syurga Allah, dekat dengan pintu neraka Allah. Tuan-tuan. Jangan jadi kedekut. Tuan-tuan. Tu aku dah buat tabung. Aku tahu aku balik kan tabung tu penuh. Kalau tabung tu tak penuh, aku tahu lah orang sini kedekut. Jangan kedekut, tuan-tuan. Jangan kedekut. Orang yang nak panjang umur ni, rajin sedekah. Rajin bagi orang makan. Nanti pada bulan Ramadan, sikit lagi tuan-tuan. Dah lebih ni, sikit je lagi. Pada bulan Ramadan, jaga sungguh. Jaga sungguh hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Janganlah kita memberi setiap makanan atau setiap pemberian apa sekalipun, seboleh-boleh janganlah diviralkan. Bukan apa, bila dia riak kat sini je, riak ni dia panggil yang bila dia riak di sini, dia banyak kaedah, dia takabur, dia riak, dia syirik jali, syirik khafi, syirik af'al khafi, dia banyak kaedah. Hati-hati, jangan bila kita dah teriak je, cepat-cepat minta ampun dengan Allah. Baiklah, pada nak buka puasa tu, jangan lupa baca doa ni. Doa yang berbunyi, Allahumma bika amsayna, wa bika subhana, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabba Jibril, wa ya Rabba Israfil, wa ya Rabba Mikail, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Betul baca doa makan, makanlah. Siapa baca doa ni, dia kategori yang dibebaskan pada petang Ramadan. Sebab setiap petang Ramadan, Allah membebaskan penduduk neraka. Dapat doa tadi kan? Dapat? Aku tahu tuan-tuan tak dapat kan? Aku dah siapkan dalam kitab ni. Doa awal Ramadan, ada yang muka surat yang pertama. Doa nak buka puasa, ada muka surat 7. Doa ada lalu ni semua ada amalan-amalan. Lepas zuhur nak baca wirid apa, lepas asar nak baca wirid apa, nanti nak dapat Lailatul Qadar apa wirid dia, nanti malam hari raya apa amalan dia. Dalam kitab ni semua ada. Bila tuan-tuan ambil beli kat luar tu, automatik sudah diijazahkan. Yang tulis ni bukan calon-calon orang, almarhum Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji 10, kawan baik dengan almarhum Datuk Ismail Kamuh, kawan baik dengan arwah Datuk Pak Yazid Jaafar, kawan baik dengan Datuk Harudin Isahaddin. Tuan-tuan, ni orang-orang lama dulu. Tuan-tuan, ada dekat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Dan dekat kitab ni ada nombor handphone aku. Tuan-tuan boleh berhubung dengan aku. Dan baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan jangan keluar dulu. Siapa yang tak ada kasri kijang, tuan-tuan kena cari kasri kijang. Kasri kijang ni apa kelebihan dia? Contoh, tuan-tuan ada hafal doa. Anak tuan-tuan ada hafal ayat Quran. Ataupun tuan-tuan anak ada belajar universiti ke, belajar mana ke, dia lupa satu subjek. Dia lupa, ada kaedah-kaedah dia lupa, suruh dia hidup. Selawat kat baginda dia baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca 3 kali. Nanti Allah datangkan balik yang apa yang dia lupa. Ini kelebihan kasri kijang. Dan kasri kijang siapa menghidu, dalam kitab menyebutkan mencerdakan akal, menenangkan jiwa, menghindar sihir dan santau, termasuklah menghindar penyakit Covid. Dah ramai dah orang kena penyakit Covid, dia tak boleh menghidu. Bila tak boleh menghidu, dia sedut. Allah membukakan pernafasan-pernafasan yang kelebihan kasri kijang, tuan-tuan. Yang boleh taruh dalam air, boleh buat mandi untuk menguatkan sendi-sendi dia. Kalau dalam rumah ada rasa tak tenang, ambil taruh dalam air, buka ni ambil 5 titik, spray dalam rumah. Yang boleh buat mandi. Tuan-tuan, bini marah je, spray dia. Ada, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil kat luar, tuan-tuan hidup, tuan-tuan tak suka, busuk lah, ada something wrong. Silap air bulan, tuan-tuan tumbang. Ni kelebihan kasri kijang. Boleh ambil dekat luar. Dan ubat mata ruqyah air Zam-Zam. Kami dah bacakan surah Al-Fatihah 1000 kali dalam ni. Aku umur nak masuk 52 tahun. Tuan-tuan, anak 12 orang. Cucu 12 orang. Dah ada cucu dah, cucu 12 orang. Aku boleh baca kitab tulisan kecil-kecil macam ni. Boleh baca kitab Al-Quran. Boleh drive lagi malam-malam. Pukul 2 pagi, 3 pagi balik kuliah. Ini amalan aku. Titik. Masa titik baca selawat. Dah dibacakan 1000 kali surah Al-Fatihah dan ayat-ayat ruqyah. Kalau tuan-tuan titik dekat mata tuan-tuan akan pedih. Pedih tu bukan apa? Dia masukkan ayat Quran dalam mata ni. Ayat-ayat ruqyah.
Ulama bagi tahu tempat mata kita ni salah satunya tempat bertenggeknya jin dan bertenggeknya syaitan. Lepas tu ulama bagi tahu bila solat jangan pejam mata. Bila rukuk, bila sujud jangan pejam mata. Sesiapa pejam mata akan mengundang penyakit rabun mata. Tuan-tuan, ya, seboleh-boleh janganlah pejam mata. Tengok tempat sujud dan sunat sejadah berwarna putih. Bila berwarna putih, kita ingat tentang kematian. Ni bab tentang kita solat. Ya, ada dekat luar juga. Dan habatus sauda. Ni habatus sauda asli, tak dicampur dengan produk-produk yang bukan-bukan. Dah dimasukkan dengan madu lebah. Dan dah dibacakan ayat Quran juga. Tuan-tuan boleh titik atas lidah atau bawah lidah. Tuan-tuan, kelebihannya Allahumma shalli ala Muhammad. Habatus sauda ni Nabi dah bagi tahu ubat segala penyakit. Ada seorang hamba Allah di Perak. Tuan-tuan, dia kena kecil manis. Alhamdulillah Ustaz, saya beramal dengan habatus sauda, kecil manis saya turun. Darah tinggi saya turun, Ustaz. Alhamdulillah, benarlah kata Nabi. Tuan-tuan, kalau ada luka-luka tuan-tuan titik je, boleh ambil dekat luar. Tapi dah ambil, bayar, itu je. Ya, kalau tak bayar aku kejar. Ini kami sambil tuan-tuan beli automatik, tuan-tuan membantu madrasah kami. Dan aku buka war-warkan sedekah jariah, ya. Di madrasah kami setiap hari dia punya buka puasa, Moreh dan bersahur, belanja setiap hari belanja RM1,000. Siapa yang menginfak dananya, Ustaz saya nak infak 2 hari, saya nak infak 5 hari lah Ustaz, saya nak infak 10 hari Ustaz. Ya, untuk arwah mak bapak saya, untuk saya. Siapa yang menginfakkan dananya untuk pelajar kami, anak yatim, bangun susah, budak hafal Quran, untuk beli ayamnya, ikannya, sayurnya, telurnya, semula biskutnya, kopinya, tuan-tuan, berahnya. Siapa menginfakkan dana di madrasah kami balas dengan hatam Al-Quran, sebab pelajar madrasah ni dia hatam Quran 1 hari pada bulan Ramadan 5 kali 7 kali hatam Quran. Dihadiahkan kepada para dermawan yang menginfakkan hartanya di madrasah kami. Kalau tuan-tuan nak menginfak madrasah, boleh berhubung dengan aku, ada nombor telefon dekat sini. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita memperpanjang-panjangkan sedekah amal jariah kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam ridha Allah. Baiklah, sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan, saya terkasar bahasa. Ada pangkat mak, pangkat abang, pangkat abang, pangkat bapa, ada orang alim dalam ni, dan tuan-tuan ada tersinggung kecil hati, aku minta maaf banyak-banyak. Ya, dan lagi satu, dengar pula cerita pada bulan Ramadan, pada hari raya dengar cerita aku meninggal dunia. Ustaz Nahar dah tak ada, dah meninggal dunia. Tuan-tuan tak payah pergi rumah aku, tak payah pergi kubur aku. Aku minta tuan-tuan sampaikan sedekah Al-Fatihah aja untuk aku cukup. Tapi baca sampai habis ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis ha. Jangan Al-Fatihah tak sampai, tuan-tuan ya. Baca sampai habis. Lepas tu itu je aku minta tuan-tuan ya. Kalau siapa pula dengar cerita aku meninggal dunia, Ustaz Nahar dah meninggal ya. Alhamdulillah, bagus meninggal Ustaz ni. Aku cari tuan-tuan, aku duduk Putrajaya macam mana aku cari bah. Ingat tu ya. Jadi baiklah, kasih cukup sampai sini, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rusna bi ainika allati la tanamu waqfina bi kanafika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna wa anta rajauna wa anta rajauna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.